Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ahli malam munajat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dan selamanya, selayaknya kita sama-sama merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia Allah yang terlalu banyak dan begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita melazimkan syukur, Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan nikmat tersebut, bahkan menambah nikmat-nikmat tersebut untuk kita. Alhamdulillah, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan terlepas daripada melakukan pengorbanan di dalam kehidupannya. Apabila seseorang mengasihi, mencintai seorang yang lain ataupun sesuatu yang lain, pasti ia akan sanggup untuk berkorban untuk seseorang itu ataupun sesuatu itu. Termasuklah juga apakah pengorbanan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini belum lama seluruh umat Islam di seluruh dunia telah pun meraihkan hari raya Aidil Adha, dan tidak kurang juga ramai di kalangan umat Islam yang telah melaksanakan ibadah kurban. Saudara-saudara kita yang telah sempurna melaksanakan ibadah haji telah pun melaksanakan pengorbanan mereka. Mereka telah mengorbankan harta, mereka telah mengorbankan waktu mereka, mereka telah mengorbankan tenaga mereka, bahkan mereka sampai mengorbankan perasaan mereka, berjauhan daripada ahli keluarga yang dikasihi, hanya untuk melaksanakan, menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita yang berada di sini, kita melakukan pengorbanan, mengorbankan harta, mengorbankan hawa nafsu kita. Ada di kalangan kita yang melaksanakan puasa sunat tarwiyah, ada di kalangan kita yang melaksanakan puasa sunat hari Arafah, kemudian ada di kalangan kita, ramai di kalangan kita yang mengorbankan harta untuk melaksanakan ibadah kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pengorbanan memang tidak akan terlepas daripada kehidupan seorang manusia itu. Namun apakah pengorbanan yang dipuji di dalam Islam? Apakah pengorbanan yang digalakkan di dalam Islam? Tidak lain tidak bukan, ianya adalah berkorban untuk Allah, berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata lain, berkorban untuk agama Islam. Pengorbanan seumpama inilah yang dididik dan dilatih oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat baginda. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya menceritakan, meriwayatkan bahawa ada seorang lelaki pada waktu malam telah mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini datang daripada jauh dan tampak pada dirinya keletihan kerana perjalanan yang sangat jauh. Lelaki ini pun memohon kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan tetamu. Baginda pun mengutus seseorang untuk mendatangi rumah-rumah isteri baginda untuk bertanyakan apakah ada makanan di rumah baginda. Dan kesemua isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ma'ana illa al-ma." Kita tidak memiliki apa-apa wahai Rasulullah melainkan hanya air sahaja. Itu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah kita buka peti ais, jatuh makanan kerana terlalu banyak makanan. Ini rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapat berita itu, Rasulullah pun membuka tenda kepada para sahabat baginda. Siapakah yang ingin menjadikan tetamu Rasulullah ini sebagai tetamunya? Dan secara tiba-tiba ada seorang lelaki, seorang sahabat dari kalangan Ansar mengangkat tangannya. "Saya wahai Rasulullah, saya akan mengambilnya sebagai tetamu." Kemudian lelaki yang daripada jauh tadi pun mengikuti sahabat ini datang ke rumahnya. Setelah itu sahabat ini bertanya kepada istrinya, "Apakah kita memiliki tetamu? Apakah kita memiliki makanan untuk meraihkan tetamu ini?" Beliau mengatakan, "Akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, muliakanlah tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian istrinya menjawab,
Ma indana illa qutu sibyani. Kita tidak memiliki apa-apa wahai suamiku melainkan makanan yang hanya cukup untuk anak-anak kita sahaja. Subhanallah. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat ini, subhanallah. Ia memerintahkan istrinya, baiklah, engkau pergi masak makanan tersebut, aku akan membawa anak-anak kita bermain sehingga mereka keletihan dan tertidur. Setelah itu, setelah mana makanan tadi siap dihidangkan, sahabat ini memerintahkan istrinya untuk meniup pelita yang ada di rumah mereka. Seakan-akan pelita itu terpadam sendiri. Dan sahabat ini meminta maaf kepada tetamu tadi. Wahai tetamuku, mohon maaf kita terpaksa makan dalam keadaan yang gelap. Ia pun mengarahkan istrinya, sahabat ini mengarahkan istrinya, aku menghulurkan tanganku, engkau pun menghulurkan tanganmu, seolah-olah kita sedang makan. Inilah hakikat sebenar makan angin. Bukan luar negeri makan angin. Inilah hakikat sebenar makan angin. Sahabat ini dan istrinya hanya menghulurkan tangan dan berpura-pura makan di hadapan tetamu ini. Dan tetamu tersebut menghabiskan kesemua makanan tadi. Setelah makanan tersebut dihabiskan, tetamu itu pun beredar pergi. Suami istri dan anak-anaknya tidur dalam keadaan lapar. Pada waktu subuh, sahabat ini sembahyang subuh bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana selesai sembahyang, Rasulullah mencari-cari sahabat ini. Dan setelah mana bertemu dengan sahabat ini, Rasulullah mengatakan kepadanya, "Ajiballahu al-lailah min fa'alikuma." Dalam riwayat lain, "Dhahikallahu al-lailah." Allah sangat kagum malam tadi. Allah gembira malam tadi dengan kelakuan kamu berdua suami istri. Subhanallah. Ia sanggup mengorbankan dirinya, tidur dalam keadaan lapar. Bukan setakat dirinya sendiri, bahkan istri dan anak-anaknya tidur dalam keadaan lapar. Berkorban harta mereka untuk memuliakan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu pengorbanan. Maka turunlah ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mereka, sahabat dari kalangan Ansar ini, sanggup mengorbankan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah. Sekalipun mereka dalam keadaan keperluan. Inilah didikan, latihan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat baginda. Ketika Bai'atul Ridwan, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan juru bicara daripada kaum Quraisy. Ketika itu yang dihantar sebagai juru bicara adalah Abu Mas'ud Al-Thaqafi. Kelihatan ketika itu Abu Mas'ud Al-Thaqafi sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ia sedang menggenggam janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat pun mengeluarkan anak panahnya dan menghempaskannya di atas tangan Abu Mas'ud Al-Thaqafi. Jangan lakukan sedemikian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa cintanya, besarnya cinta para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mana juru bicara ini kembali kepada kaumnya, kaum Quraisy, mereka sudah bersedia untuk berperang. Apakah penyelesaiannya? Apakah kita akan pergi berperang? Kata Abu Mas'ud, jangan. Jangan kita pergi berperang. Kita tidak akan menang. Aku merupakan orang yang sangat tua dari kalangan kamu. Berpengalaman daripada kamu. Aku telah bertemu dengan maharaja-maharaja besar, pemimpin-pemimpin besar. Aku tidak pernah melihat pengikut-pengikut raja-raja tersebut hormat kepada raja mereka, pemimpin mereka, seperti mana pengikut Muhammad hormat kepada Muhammad. Sehingga terkeluarlah ungkapan daripada Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Tidak pernah aku melihat seseorang mencintai seorang yang lain seperti cintanya para sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat lagi disiksa kerana memeluk agama Islam. Dikerat tubuh badannya sekerat demi sekerat. Orang yang menyiksanya mengatakan kepadanya, maukah engkau aku pulangkan kepada istri dan anak-anakmu dalam keadaan selamat?
dan Muhammad menggantikan tempatmu di sini. Apa kata sahabat ini? Kalaulah ada duri yang kecil menusuk ke dalam tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku rela nyawaku digantikan daripada Rasulullah tersakiti oleh duri ini. Subhanallah. Pengorbanan para sahabat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang dikongsikan boleh memberikan iktibar dan pengajaran. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sanggup dan rela berkorban harta, rela berkorban tenaga, rela berkorban nyawa untuk memperjuangkan Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.